bolehkan nanti sahabat-sahabat kamu yang lain yang tak dapat menyertai Google Meet secara live ni, nanti Ustaz akan rekod dan paparkan, berikan video ni kepada kawan-kawan kita yang tak dapat menyertai hari ini. Baik, untuk pembukaan Ustaz nak mempersilakan adik Amar Qawim untuk memimpin bacaan doa. Silakan Amar. Yang lain boleh tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Muhammad Amar Qawim di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baik, kita teruskan sesi PDPR kita pada pagi ini dengan bacaan doa sudah. Kita akan share, share bahan yang akan Ustaz kongsikan. Akan Ustaz paparkan. Boleh nampak tak presenting your screen? Semalam Ustaz dah ada share bahan pembelajaran berbentuk Google Site kepada kamu semua. Ustaz harapkan kamu semua dah tengok. Jadi kita seimbas lalu kita tengok dulu Google Site yang Ustaz dah berikan. Sama macam ni. Jadi tajuk kita adalah bidang ulum syariah sirah yang bertajuk Itqan Menambah Berkat. Baik, dalam Google Site ni Ustaz dah masukkan semua standard kandungan dan pembelajaran, ada kriteria kejayaan, bahan pembelajaran dan juga bahan pentaksiran. Untuk Google Site ni kita tengok sikit yang ni. Standard kandungan untuk tajuk Itqan Membawa Berkat ni apa dia? Yang pertama, merumus iktibar daripada keunggulan sifat Itqan Nabi Muhammad untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 2.5.1 menyatakan maksud sifat Itqan Nabi Muhammad. Yang kedua, menjelaskan keunggulan sifat Itqan Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda. Yang ketiga, mengaplikasikan tindakan Nabi Muhammad yang bersifat Itqan sebagai bukti kecintaan kepada baginda dalam kehidupan harian. Kita tengok pula kriteria kejayaan. Apa yang perlu kamu capai pada hari ini ialah murid dapat merumuskan maksud sifat Itqan Nabi Muhammad. Yang kedua, murid dapat mengklasifikasikan sekurang-kurangnya 3 contoh keunggulan sifat Itqan Nabi Muhammad melalui kisah kehidupan baginda. Yang ketiga, murid dapat menganalisis tindakan Nabi Muhammad yang bersifat Itqan sebagai bukti kecintaan kepada baginda dalam kehidupan harian dengan tepat. Itu serba sedikit mengenai objektif pembelajaran, standard kandungan dan juga kriteria kejayaan. Baik, Ustaz akan masuk kepada bahan pembelajaran kita. Boleh nampak semua slide yang Ustaz tayangkan? Boleh. Bagus. Baik, tajuk hari ini Itqan Membawa Berkat. Kamu boleh juga rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 muka surat 142 hingga 147. Selain daripada bahan digital learning yang Ustaz dah bagi tu, kamu juga boleh rujuk di dalam buku teks Pendidikan Islam muka surat 142 hingga 147. Baik, ni Ustaz ulang balik objektif pembelajaran dia. Yang pertama, menjelaskan maksud sifat Itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, menghuraikan contoh sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merumus iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat itqan. Kerja. Okey, apa itu itqan sebenarnya? Okey, jadi sini Ustaz nak tunjukkan sedikit video. Okey, kamu boleh saksikan dulu Duit raya. Semua orang dah masuk Ustaz. Okey, boleh nampak tak? Saya tunjukkan sekali lagi Cuba kamu perhatikan betul-betul video ni. Seorang tukang kasut yang sedang melakukan kerjanya. Okey, dan ada firman mafhum hadis, sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di antara kamu, sekejap, laju sangat. Okey, sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan dengan sempurna ataupun teliti. Baik, kita bandingkan pula dengan video yang kedua ni. Hei, asal kau melepek je kat rumah ni? Bila kau nak pergi kerja? Nantilah. Kerja tak dari mana pun. Senang pergi dapat kerja. Taruh Zoom ni, interview, dah dapat kerja. Settle. Itu kau cakap agak satu kata senang. Tempat yang kau nak mohon tu dah cari belum? Belum? Tengok, tempat kerja pun kau tak cari lagi. Kau ingat senang kat tempat kerja sekarang ni? Aduh, bising lah dia ni. Aku cakap, nanti aku cari. Sibuk tu. Wait, sikit. Ni, saya dengar okay. Aku ingat, kalau aku dah kerja, aku nak beli BMW. Lepas tu, aku nak kahwin dengan Imam Mak Imbo. Lepas tu, beli rumah Datuk Ali Syukri. Baru style, babe. Jangan kau kuat tu. Kerja kau pun tak ada, pemalas. Ada hati kau nak kahwin dengan Imam Mak Imbo tu? Itu kalau tak Imam Mak Imbo pun, Hafizah pun jadilah. Oh, Hafizah. Okey, jelas tak dengar suara daripada video tadi? Jelas tak? Jelas. Jelas. Tak apa. Okey. Jadi Ustaz nak tanya, daripada video tadi, apa yang kamu dapat analisis ataupun yang dapat kamu rumuskan berkenaan dengan tajuk kita ini? Apa yang boleh nak jawab? Bekerja keras. Siapa tu? Okey, beritahu nama siapa. Kejap. Siapa tadi nak jawab? Aisyah. Aisyah, tolong duduk dengan elok. Sebab bersama-sama dengan kita hari ini ada pegawai dari PPD dan juga ada penolong kanan pentadbiran kita. Cikgu Sarimah pun ada bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, Aisyah, daripada video yang kamu tonton tadi, apa yang kamu dapat rumuskan? Perbandingan antara dua video tadi. Video yang pertama dengan video yang kedua. Video pertama bekerja keras dan sungguh-sungguh. Kerja keras sungguh-sungguh, okey, bagus. Yang video yang kedua? Kedua tadi. Video yang kedua tadi, yang dia sambil baring-baring kan, main handphone. Sungguh. Video kedua. Kelas. Macam mana dia? Video kedua tak bersungguh-sungguh. Okey, tak bersungguh-sungguh ataupun bermalas-malasan. Jadi yang mana satu yang lebih baik? Yang pertama ke yang kedua? Okey, yang pertama yang baik. Okey, ada yang lain ada nak cuba? Apa beza video yang pertama dengan video yang kedua yang kamu saksikan sebentar tadi? Ada siapa nak cuba jawab? Kalau Ustaz sebut nama boleh? Boleh. Okey, saya nak sebut nama yang perempuan lah. Sebab yang lelaki kelas 5 TV ni memang aktif sangat. So saya nak dengar suara yang perempuan. Jangan tutup kamera, semua on. Semua on kamera.
Okey, Nurul Fakihah. Boleh Nurul Fakihah. Aisyah off mic dulu. Okay, Nurul Fakihah. Okey, Nurul Fakihah. Apa perbezaan antara video pertama dengan video yang kedua tadi? Video pertama dia bersungguh-sungguh. Okey. Yang kedua bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Okey, maknanya kamu dapat perbezaan dia di situlah ya. Yang pertama tadi seorang tukang kasut, walaupun dia bekerja sebagai tukang kasut yang dia anggap gaji dia kecil sikit kan, tapi dia bekerja dengan bersungguh-sungguh kan. Dia rajin, dia tekun. Manakala yang kedua pula video yang walaupun dia ada handphone kan, dia ada apa orang kata kemudahan-kemudahan yang mungkin dia dapat daripada mak ayah dia, tetapi bila dia sifat dia kerja bermalas-malasan, dia tak akan orang kata ke mana-mana lah. Dia hanya duduk di situ saja. Okey, jadi boleh nampak Baik, kita teruskan slide kita. Okey, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan itqan ni? Okey. Jadi kita tengok dalam buku teks kamu pun ada pengertian itqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Nampak? Jadi mengapakah sifat itqan sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan? Kenapa? Agak-agak kenapa sifat itqan ni sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita? Ada siapa yang boleh jawab? Kita nak tahu kenapa itqan tu penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Ada tak siapa yang boleh jawab? Menurut kefahaman kamu sendiri, kenapa agak-agaknya kita kena sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita? Kenapa? Ada yang boleh jawab? Okey, kalau tak ada, Ustaz nak tanyalah. Sebut nama boleh Okey, Zaim. Zaim? Okey, boleh buka mic? Okey, cuba jawab. Agak-agak kenapa kita kena bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita? Contohnya kalau kita buat kerja, kena sungguh-sungguh buat kerja sekolah ataupun belajar. Ataupun kalau ada latihan-latihan untuk persembahan ke apa, kita kena buat sungguh-sungguh. Kenapa? Untuk berjaya. Okey, untuk berjaya. Lagi? Ada lagi tak orang lain? Kalau ada, Carol Fikris ke? Okey, Carol Fikris cuba. Boleh, Carol Fikris. Kenapa kita kena berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan harian kita? Untuk mencapai matlamat. Okey, untuk mencapai matlamat. Maksudnya kita dalam kehidupan kita ni ada matlamat kan? Ada apa yang kita nak capai. Jadi kalau sesuatu yang kita nak capai tu mestilah kita buat dengan bersungguh-sungguh ataupun dengan tekun. Okey, tadi ada yang chat tadi. Boleh juga kalau segan nak bercakap boleh gunakan chatting. Okey, Afiq Zikri ni katanya untuk mendapatkan pahala. Itu sudah semestinya lah. Kalau kita mencontohi sifat-sifat Nabi, itqan, kemudian menghargai masa, kan, sidik, amanah, itu semua kita akan dapat pahala insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi. Okey. Okey, ni saya nak rumuskan sekali lagi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan itqan. Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Macam Carol Fikris kata tadilah, kita nak capai sesuatu matlamat tu, kita tuliskan matlamat apa yang kita nak capai, kemudian kita tuliskan juga cara bagaimana kita nak capai matlamat tu. Supaya nanti kita ada panduan. Okey, kita dah tertulis dah benda yang apa yang kita nak capai, kemudian kita senaraikan apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk mencapai
sesuatu matlamat. Okey. Baik, sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok video dulu Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sangat rajin melakukan pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudaranya Abu Talib berniaga. Baginda telah diberi gelaran Al-Amin kerana sikap yang sentiasa jujur dan berakhlak mulia. Seorang hartawan bernama Khadijah binti Khuwailid turut meminta baginda membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Sifat itqan Nabi Muhammad dalam berniaga telah menghasilkan keuntungan yang sangat lumayan. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW, tetapi dia dan isterinya Ummu Jamil suka menyakiti Nabi agar baginda berhenti menyampaikan dakwah. Ummu Jamil selalu menabur duri di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Mereka juga sering menghina Nabi di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Walaupun berhadapan bermacam-macam cabaran dan halangan, dengan sifat itqan Nabi Muhammad SAW, baginda tetap kekal menyampaikan dakwah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Okey, jelas video tadi. Ustaz harap kamu berikan sepenuh perhatian sebab nanti lepas ni kita ada quizzes. Semua soalan quiz tu ada jawapan dia dalam video dan juga slide yang Ustaz tayangkan ni. Okey, jadi minta kamu beri perhatian sepenuhnya . Baik, kita teruskan lagi. Okey, sifat itqan Nabi Muhammad SAW ini diberikan kepada dua, iaitu sifat itqan Nabi ketika melakukan pekerjaan dan yang kedua sifat itqan Nabi ketika menyampaikan dakwah. Maknanya Nabi ni seorang manusia biasa, dia selain berdakwah, tugas Nabi adalah menyampaikan ataupun berdakwah. Selain itu juga Nabi bekerja. Okey, kalau kamu perasan tadi nyatakan dalam video tadi, Nabi masa kecil lagi dah bekerja. Okey, Nabi bekerja sebagai apa? Siapa tahu? Pengembala kambing. Okey, pengembala kambing. Dan selepas itu Nabi juga ada satu lagi pekerjaan yang Nabi lakukan. Berniaga. Berniaga. Okey, bagus. Maknanya Nabi masa kecil lagi dah mengembala kambing dan juga berniaga. Sehingga dikatakan berniaga ni adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tengok daripada buku teks ni. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itqan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Tadi pekerjaan kan, yang kedua baru dakwah. Baik, apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Bukan saja kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, tapi kita mesti ada sikap tanggungjawab terhadap kerja kita. Okey, yang kedua, kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Ini penting. Kalau kita nak berjaya, kita nak buat banyak benda dalam satu masa, kita mestilah menepati masa. Dan jangan suka bertangguh-tangguh. Sebab kalau kita dah bertangguh-tangguh, kerja semakin banyak. Nanti kita takkan dapat selesaikan semua kerja-kerja kita kalau kita bertangguh. Contohnya macam kamu dalam PDPR ni, kerja-kerja yang cikgu bagi ikut jadual PDPR, buat terus kan, jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu petang, jangan tunggu malam sebab nanti cikgu-cikgu lain pula akan beri kerja ataupun tugasan yang lain. Kalau kamu bersifat tangguh, kamu tak akan dapat siapkan semua tugasan yang diberikan. Okey, boleh faham? Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Itulah yang dikatakan sifat itqan. Buat kerja sungguh-sungguh,
dan kita sentiasa nak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Okey, nombor 3, kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Ini sifat Nabi Muhammad ni. Tidak putus asa, sentiasa bermotivasi. Nabi Muhammad ni seorang yang sentiasa bermotivasi dan juga sentiasa berfikiran positif. Okey, tengok sikit dialog dekat bawah ni. Ustaz, ini kerja rumah yang diminta untuk saya siapkan. Saya akan berusaha, ayah, saya akan berusaha memajukan diri lagi. Okey, itu adalah sebahagian daripada sifat itqan. Okey, ini Ustaz rumuskan balik iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad yang bersifat itqan dalam pekerjaan. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu apa? Apabila diberikan amanah, kita perlu melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Okey, yang kedua, tidak bertangguh. Jadi tugasan ataupun apa saja yang diberikan kepada kita hendaklah dilaksanakan. Tugasan yang diamanahkan perlulah dilaksanakan dengan segera. Jangan bertangguh-tangguh. Okey, yang ketiga, tidak putus asa. Maksudnya sentiasa bermotivasi dan bersikap positif ketika melakukan tugasan dan jangan mudah berputus asa. Okey, ini yang kedua pula tadi, kalau kamu perasan itqan dalam pekerjaan, dan yang kedua ni adalah itqan dalam amalan. Baik, yang pertama ikhlas beribadah. Okey, kalau Nabi Muhammad SAW sentiasa beribadah, tak kira siang, malam, pagi, petang, setiap tindakan baginda itu adalah ibadah. Okey, ibadah ni sebenarnya bukan hanya solat, puasa, bayar zakat, haji. Itu adalah ibadat khusus. Okey, dalam kehidupan kita sehari-hari ni kita ada ibadah umum. Contohnya belajar kan, bekerja, itu pun dikira sebagai ibadah. Melaksanakan tugasan, kemudian apa lagi? Melakukan menghasilkan sesuatu idea, itu semua dikira sebagai ibadah. Jadi jangan kita kata ibadah tu cuma solat saja, 24 jam solat, puasa setiap hari, itu adalah ibadah khusus. Tapi kalau ibadah umum ni, contoh macam tadi lah, kamu pergi belajar kan, sekolah, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu semua dikira sebagai amal ibadah kita. Baik, seterusnya, jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Okey, apa dia perkara-perkara yang membatalkan ibadah ni? Okey, ibadah khusus macam tadilah. Kalau puasa, makan, minum kan. Kalau solat, kita bermain-main, bergurau-gurau. Itu adalah perkara yang membatalkan ibadah. Kalau belajar pula kan, ibadah belajar, apa perkara yang membatalkan ibadah belajar tu? Sumpalah, macam kita bermain-main ketika belajar, tak memberikan tumpuan kan, ataupun tidak menghadiri kelas. Itu adalah perkara-perkara yang membatalkan ibadah lah, sebahagian daripada contoh. Baik, kemudian berbanyakkan berzikir. Zikir kita ni macam-macam lah. Zikir tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar kan. Baru-baru ni kita nyambut hari raya, ada di sebahagian daripada murid-murid 5 Timizi ni yang dirakam video takbir raya kan, malam raya baru ni, keluar tengok video. Siapa yang tak berkesempatan tengok, boleh buka YouTube channel Ustaz Husni, tengok kawan-kawan kamu takbir raya baru-baru ni. Itu semua adalah bentuk-bentuk zikir yang kita boleh amalkan. Kalau kamu buka YouTube, carilah banyak zikir-zikir yang yang dilagukan. Boleh ya kita lagukan zikir, tapi jangan melampau lah, maksudnya lagu yang bersesuaian, lagu zikir yang bersesuaian. Okey, kemudian menjaga pandangan mata. Ini mungkin pada hari ini kita susah ya, sebab kadang-kadang kita buka YouTube, buka media sosial, buka TV sekalipun, kadang-kadang kita nampak orang mendedahkan aurat kan. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita menjaga pandangan mata kita sendiri. Kalau rasa-rasa nampak benda yang tak elok tu, jangan tengok.
Apalagi kalau kita sengaja cari kan, kita buka YouTube sengaja cari benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik. Itu semua mendatangkan dosa yang besar lah. Baik, kemudian hindari perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia ni apa? Contohnya bermain game. Bermain game boleh, tapi jangan sampai orang kata terleka, jangan sampai membuang masa, jangan sampai kita tak buat apa-apa langsung hanya bermain game saja kan. Jadi kita kena pandai sesuaikan masa kita. Bahagi-bahagikan masa. Ada masa kita nak release tension, ada masa kita nak rehat. Okey, boleh bermain game. Tapi gunakan sedikit saja masa untuk bermain game tu, untuk bermain-main, untuk berehat. Tapi banyak masa kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti membaca, melayari video YouTube ceramah ke contohnya, cari bahan-bahan pembelajaran untuk kita menambahkan ilmu. Untuk kita menambahkan ilmu dan kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Baik, itu iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad yang bersifat itqan dalam amalan. Baik, murid-murid kita mesti mengamalkan itqan dalam melakukan amalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu melakukan amalan dengan cara yang terbaik, istiqamah dan menepati rukun serta syarat-syaratnya. Okey, istiqamah ni apa? Istiqamah ialah ketaatan menjalankan sesuatu suruhan secara berterusan. Maksudnya kita buat sesuatu tu walaupun sedikit tetapi berterusan. Itu maksudnya istiqamah. Jangan kita buat, hari ni banyak kan, contoh dalam bulan puasa baru ni. Macam-macam kita buat, mengaji, solat sunat, kemudian solat sunat taubat, macam-macam lah kan, zikir. Tapi kita buat bulan puasa je, tak istiqamah namanya tu. Okay. Kalau kita istiqamah ni maksudnya dalam bulan puasa kita tak buat banyak, kita buat sikit-sikit, mengaji sikit, satu muka surat je. Lepas tu solat sunat pun kita buat 2 rakaat, 3 rakaat, tapi berterusan sehinggalah sampai bila-bila. Itu maksudnya istiqamah. Okey, jadi kesimpulannya contohilah sifat itqan Rasulullah SAW dan amalkan dalam kehidupan kita. Okey, baik, untuk slide itu saja. Kemudian kita pergi balik. Okey, dekat Google Site tadi Okey. Jadi dalam Google Site ni juga Ustaz dah masukkan bahan pentaksiran. Okey, kita tengok sekitar selalu dekat atas ni. Kamu boleh tengok, okey, slide PowerPoint yang Ustaz masukkan tadi pun ada dalam digital learning tu. Kemudian ada buku teks digital pun ada. Kamu boleh tengok. Dan video pembelajaran pun ada. Okey, kemudian bahan pentaksiran. Okey, dekat sini. Okey, sekarang kita nak buat apa ni, quizzes. Okey, kita akan buat quizzes ni. Kamu dah bersedia tak? Nanti kita akan buat quizzes ni macam yang kita pernah buat di makmal komputer. Okey, setiap orang akan masukkan nama sendiri. Okey, Ustaz akan masukkan link dia semula dekat ruangan chatting. Okey, kamu boleh tengok di situlah. Okey, klik di sini untuk quizzes. Okey, Ustaz bagi link yang baru lah. Yang tadi tu yang lama punya. Okey, ada link yang baru. Okey. Guna yang ni. Yang kod dia 9018. Okey, keluar dulu yang tadi. Keluar dulu. Kemudian klik semula dekat chatting tu. Dekat chat Google Meet. Okey, ada link yang baru. Dia punya kod dia 9018. 900018. Okay, ni nampak tak? Saya tengah waiting for participants to join. Okay, siapa yang dah klik pada tu nanti akan keluar nama kamu tu. Okay, dah ada 3 orang lah. Fazran, Aisyah Natalia, Nurin Yasmin Dania. Okay, lagi. Dah isi nama, klik start. Kamu isi nama kamu. Okay, klik start. Ustaz, apa password dia Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, lain internet Ustaz pun putus-putus ni. Okey, ada lagi tak yang nak masuk? Kalau tidak Ustaz nak klik start ni. Belum Ustaz, belum. Okey, cepat. 1, 2, Ustaz. Saya tengah masuk. Bisa okey, ada opo. 13 orang dah ni. Ustaz. Video ni. Tolong bagi link balik Ustaz. Apa dia? Keluar tadi internet. Pergi balik dekat chat tadi. Dekat chat tadi. Dia dari Dekat mana? chat tadi. Ni nama. Sekejap saya masukkan balik link. Yang nombor dia belakang 900018. Ni Ustaz dah masuk balik dalam chat. Ini kot. Ini. Okey, dah ada 14 orang. Ustaz. Soalan ada 10 soalan saja, tapi masa yang diberikan untuk satu soalan hanya 30 saat saja. Dan soalan tu dalam tulisan Jawi. Jadi kamu kena baca elok-elok dan kena cepat-cepat lah. Saya dah masuk Ustaz. Okey, dah bersedia? Dah. Kalau dah bersedia, saya akan klik start button ni. Kamu akan mula menjawab. Okey, ready? Okey, go. Masa kecil baginda. Betul. Okay, kita tengok siapa ranking sekarang ni. Nombor 1. Wah, saya Belum ada markah lagi. Alah. Okey, siapa? Fazran. Dah ada salah dah tapinya. Saya dapat bawa up Ustaz. Wah, nombor 2. Apa yang 2 markah ni? Tak lihat. Nombor 6. Power up. Mana? Okey, tak apa. Teruskan menjawab. Okey, sekarang ni Muhammad Haziq. Ranking pertama tu. Amal Qawim mendahului sekarang ni dengan mata 6,560 mata. Muhammad Haziq mengejar Zaim Muayyad, Fatin Najihah. Okey, masih ada lagi soalan. Okey, kita tengok siapa yang bakal menjuarai pertandingan kuisis tajuk Itqan hari ni. Zaim Muayyad nampaknya memimtas di hadapan, naik ke ranking yang pertama dengan mata 8,820. Diikuti oleh Amal Qawim, kemudian Muhammad Haziq, Fatin Najihah, Nur Alia Zafira. Okey. Nampaknya Zaim Muayyad mengekalkan ranking nombor 1 dengan mata 9,950, diikuti Amal Qawim, Muhammad Haziq, Fatin Najihah. Okey, Amal Qawim mintas 10,740 mata. Zaim Muayyad jatuh di tangga yang kedua. Lagi kuat lah Ustaz. Hebat ke? Apa dia?
Tunggu dia buat. Kemudian yang ketiga, Khairul Fikris. Masih lagi ada satu soalan, kedua soalan. Haziq, ada 3 soalan lagi. Okey, ada lagi yang belum selesai menjawab. Nombor 1 tak apa. Okey. Ada lagi yang belum selesai tu? Aisyah Natalia masih lagi ke dah selesai? Farah Solihah. Farah Solihah ada 4 soalan lagi. Okey. Aisyah Natalia ada 1 soalan lagi. Kita tunggu sampai semua habis menjawab. Azran ada 1 soalan lagi. Adam Aiman. Ada 1 soalan salah ni. Saya 1 je salah. Okay, semua dah selesai menjawab? Okay, kalau semua dah selesai, Ustaz akan endkan quiz ni. Kita nak tengok result siapa 5 top 5 untuk quiz kali ni. Okay, jadi Ustaz akan endkan quiz. 3, 2, 1. Okay, end quiz. 2, 1. Okay, kita tengok top 5 kita adalah yang pertama Amar Qawim. Tepuk tangan untuk Amar Qawim. Okay, yang kedua Zaim Muayyad. Tanya, tepuk tangan Zaim Muayyad. Yang ketiga Khairul Fikris. Keempat Aisyah Natalia. Kelima Muhammad Haziq. Okey, tepukkan untuk semua pemenang-pemenang kita top 5 dan semua yang menyertai PDPR kita hari ini. Okey, bagus. Okey, nanti quizzes tu kamu boleh buat dari masa ke semasa. Semuanya ada dalam Google Site yang Ustaz masuk ni kan. Okay. Ada quizzes. Okey, boleh keluar dulu quizzes tu. Kemudian yang bahagian kedua ni ada word wall pula. Okey, quiz word wall ni dekat Ustaz tak boleh nak tunjuk. Nanti kamu cuma seret saja soal jawapan tu ke soalan. Sekejap tak boleh buka pula. Dekat sini. Okay, saya nak tunjukkan macam mana quiz word wall tu. Dah keluar. Keluar. Apalah, nanti awak buka lah dekat word wall tu. Saya nak tunjukkan yang Google Form. Okay, quiz Google Form. Okay, yang ni macam biasalah quiz Google Form ni. Nanti akan, boleh buka tak quiz Google Form? Yap. Kat mana tu? Dia akan keluar macam ni. Google Form. Quiz Google Form, kamu pilihlah nama kelas kamu macam biasa. Pilih nama kamu, contohnya adalah Haikal ni. Kemudian, okay, kamu jawab soalan-soalan ni semua. Ada 10 soalan, last kali klik submit. Okay, itu nanti kamu buat selepas ini nanti ya. Sebab kita pun dah pukul 10 dah. Kalau ikutkan masa kita dah habis. Jadi sajalah untuk PDPR hari ni. Semua kehadiran dan juga quiz Google Form tu Ustaz akan rekodkan sebagai PBD kamu Okey, sebelum kita ada soalan tak? Ada soalan nak tanya berkenaan dengan tajuk kita? Kalau tak nak buka mic boleh type dulu sikit. Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Ada? Semua seronok tu Ustaz. Ya, semua seronok sampai tak ada soalan. Alhamdulillah. Okay, harap-harapnya semua anak murid seronok lah ya. Jadi mungkin insyaAllah kita akan cuba teruskanlah PDPR secara Google Meet ni dan juga Ustaz akan sediakan bahan-bahan yang lebih menarik lagi lah selepas ini. InsyaAllah kalau diberi kekuatan. Okey, kalau tak ada apa dia? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada itu saja.
Ustaz. Ya. Nanti Ya. budak dah keluar kita kita bincang sikit. Boleh. Okey, jadi untuk murid-murid kalau ada soalan nanti boleh dekat WhatsApp ataupun boleh PM Ustaz secara peribadilah. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Salam. Okey. Salam. Ustaz. Okey. Kita bila bagi duit raya Ustaz. Dia raya. Nanti buka sekolah nanti. Okey. Okey, terima kasih semua. Bye. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Dah bye. Yang warna merah tu ke? Bye. Kan